السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Muslimin, muslimat, hadirin, hadirat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita bersyukur pada hari ini 12 Ramadan kita dapat meneruskan pengajian dan durus Ramadan yang telah disusun atur oleh pihak masjid. Dan kita insya-Allah pada hari ini, oleh kerana berada pada hari yang ke-12, kita tadabbur sedikit beberapa ayat daripada juzuk yang ke-12. Kalau kita tengok di dalam juzuk yang ke-12 ini, permulaannya di awal juzuk yang ke-12 ialah surah Hud. Dan kita tahu surah ini ada kisahnya, yang mana di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut bahawa rambut baginda bertukar menjadi putih, beruban, grey hair, kan? Nabi sebut bahawa syayabatni Hud, aku telah menjadi beruban disebabkan oleh surah Hud, wa akhawatuha, dan saudara-saudaranya. Jadi surah Hud ni Nabi sebut punca baginda menjadi uban, tua. Kerana apa? Kerana di dalam surah Hud ini, kata para ulama, terkandung pada ayat yang ke-112. Kita akan tengok nanti perintah untuk istiqamah. Fastaqim kama umirt. Quran menyatakan, hendaklah engkau wahai Muhammad istiqamah di atas apa yang kami perintahkan. Jadi ayat ini dia ada hubung kait. Kenapa Nabi menyebut telah beruban rambutku kerana surah Hud? Sebab tuan-tuan, perkara yang paling berat yang kita kena tanggung apabila kita memilih untuk beramal, melakukan ibadah, ialah istiqamah sehingga hari kita dipanggil balik menghadap Allah. Kalau orang tanya sampai bila kita nak beramal ini, tidak ada jawapan yang kita boleh berikan sehinggalah kita bertemu dengan Allah. Sebab itu istiqamah ni bukan sahaja berat untuk kita, tapi dia juga berat untuk para Nabi. Tidak ada benda yang lebih Nabi bimbang daripada berbolak baliknya hati kita ni, berubah-ubah. Tidak ada jaminan bagaimana kita memulakan kehidupan ini, kita juga akan mengakhirinya seperti permulaan. Ya muqallibal qulub,
Kita memanggil dan menyeru Allah Azza wa Jal. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan jantung hati, yang memegang hati-hati kita, Thabbit, teguh dan tetapkanlah qalbi, hatiku, ala dinika, di atas agamamu, wa ala ta'atika, dan di atas ketaatan kepadamu. Nabi minta. Sebab itu hadirin mukminin, cabaran yang besar di dalam bulan puasa ni ialah membawa keluar kebiasaan amalan yang kita lakukan. Dr. Yusuf Al-Qaradawi, dia pernah menyebut, jadilah makhluk, kun, jadilah orang yang menyembah Tuhan, jangan jadi orang yang menyembah Ramadan. Dr. Yusuf kata, jadilah orang yang menyembah Allah, jangan jadi orang yang sembah bulan puasa Ramadan. Dia nak sebut apa? Dia nak kata, kalau kamu beribadah kerana Allah, Allah itu senantiasa berada pada setiap bulan. Allah itu berada pada setiap masa. Tetapi jika yang kamu lakukan itu kerana Ramadan, Ramadan akan berakhir. Tetapi beribadah kepada Allah tidak berakhir dengan berakhirnya Ramadan. Malang dan sangat rugi orang yang hanya beribadah seakan-akan dia menyembah Ramadan. Kalau dia buat kerana Ramadan, akhir Ramadan habis. Tapi kalau dia buat itu kerana Allah, pada bulan Syawal, Allah itu masih ada. Allah itu mesti ditaati, Allah itu mesti diibadahi, walaupun telah bertukar bulan dan hari. Ini soalan yang pertama yang mungkin kita boleh jadikan sebagai muhasabah sebelum berakhirnya Ramadan. Apa yang diharamkan untuk kita buat ketika puasa ni sebenarnya juga diharamkan pada ketika dan waktu yang lain. Tetapi manusia ni dia takut tu, mungkinlah faktor tidak adanya syaitan. Ketika bulan puasa ni dia dapat taat kepada Tuhan tu lebihlah sikit, pasal tak ada benda yang nak halang dia, kan? Seakan-akan dia bebas lah, syaitan terikat. Tapi bila dibebaskan syaitan, dia kembali terikat, kan? Mudah-mudahan tuan-tuan kita dapat bawa keluar daripada bulan puasa. Di dalam surah Hud, awal juzuk ke-12 ni, kalau tuan-tuan tengok dia surah Hud. Akhir juzuk ke-12 ni surah apa? Kalau kita baca Quran ni, patutnya kita juzuk ke-12 dah ni, pasal hari ke-12. Sepatutnya juzuk ke-12, hari ke-12. Malam ni malam ke-13, patutnya kita dah pindah ke juzuk 13. Kalau kita tengok dalam juzuk yang ke-12, permulaannya surah Hud, akhirnya surah Yusuf. Cerita Nabi Yusuf di dalam juzuk yang ke-12. Kalau perasan kan, surah Yusuf ni duduk dalam juzuk yang ke-12, surah yang akhir. Maknanya lepas pada surah Yusuf tu dia akan masuk pada juzuk yang ke-13. Jadi yang kita nak ambil pada hari ini ialah beberapa ayat daripada surah Hud pada juzuk yang ke-12. Di dalam ayat yang ke-9, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan boleh tengok pada ayat yang ke-9 juzuk yang ke-12 surah Hud.
walain adzaqnal insan minna rahmah thumma naza'naha min innahu layausun kafur. Ayat 9. Terjemahan ayat. Walain adzaqna, dan demi sesungguhnya jika kami rasakan kepada manusia itu, azaqnal insan, kami berikan, kami rasakan, kami kurniakan kepada manusia itu rahmatan, suatu rahmat. Pertama, Allah kata kami bagi dekat dia rahmat, kami bagi kepadanya kesenangan, kesihatan, rezeki, kedudukan, segala-galanya lah yang baik. Kemudian Allah kata apa? Thumma naza'naha, kemudian kami tarik balik. Tengok, ayat ni menarik. Ini perangai manusia. Saya dan tuan-tuan tak mungkin, tak mustahil untuk kita juga mempunyai tabiat ini. Saya memilih ayat yang ke-9 ini daripada juzuk yang ke-12 dalam surah Hud kerana dia menggambarkan, menceritakan tentang wajah sebenar manusia, hakikat manusia itu. Walain azaqnal insan rahmah, apabila kami berikan kepadanya kesenangan, rezeki, nikmat, kedudukan, kemewahan, masa dan sebagainya. Thumma naza'naha, setelah itu kami tarik, kami ambil semula. Apa yang akan berlaku kepada manusia? Respon daripada perbuatan dan tindakan kami itu, innahu layausun kafur. Quran kata engkau akan mendapati yang pertama layaus, dia berputus asa. Yang kedua kafur, dia tidak bersyukur. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang tabiat manusia. Ketika kami bagi dia tak syukur, ketika kami bagi dia sombong, setelah kami ambil balik dia kufur. Langsung dia tidak menyandarkan nikmat itu kepada Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebut pada ayat yang ke-10, walain adzaqnahu na'ma'a ba'da dharra massathu layaqulunna dhahabas sayyi'atu 'anni innahu lafarihun fakhur. Allah kata, dan demi sesungguhnya setelah kami berikan pula kesenangan, mula-mula dia senang, lepas tu Allah cabut kesenangan itu, Allah beri kepada dia ujian, dia berputus asa dan dia kufur kepada Allah. Setelah itu Allah kata adzaqnahu na'ma, dan setelah itu kami bagi pula nikmat kepada dia, kami kurniakan pula nikmat kepada dia. Apa yang berlaku? Kata dia, setelah ba'da dharra massathu, setelah ditimpa kepadanya musibah, kena kepadanya ujian, kena kepadanya suatu perkara yang buruk, kami bagi kepada dia kesenangan, kami angkat masalah itu daripada dia, la yaqulunna, maka dia akan berkata, manusia itu berkata, dhahabas sayyi'at, telah hilanglah daripada aku perkara-perkara yang buruk. Dia sombong dan dia megah tanpa dia menyatakan syukur kepada Allah. Ini yang berlaku.
Sebab itu kita baca dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala cerita, wa ammal insanu idza mabtalahu rabbuh faqadara alaihi rizqah fayaqulu rabbi ahanan. Manusia ni bila diberikan kesenangan, dia kata daripada dia, daripada kepandaian dan usaha dia. Dan bila diuji dengan kesusahan, dia kata apa? Tuhan telah menganiayai diri dia. Ayat ini menunjukkan manusia sebahagiannya, tabiat mereka tak menyandarkan nikmat yang Allah bagi itu pada diri pemberi nikmat, Allah. Masa dia dapat dia tak ingat, dan masa diangkat masalah itu, diberikan kesenangan pun dia tak ingat kepada Allah. Ini yang Allah Azza wa Jalla cerita. Kata Al-Imam Ibn Kathir, ketika dia menafsirkan ayat ini, Allah Azza wa Jal pada ayat 9, 10 dan 11 menceritakan tentang terdapatnya sebahagian golongan manusia yang ada pada diri mereka itu sifat yang sangat tercela dan buruk. Sifat apa? Sifat yang tidak mengenang dan syukur. Masa dia senang pun dia tak ingat, masa susah lagi dia tak ingat. Dan apabila dia susah, dia kufur, dia tak ingat kepada Allah. Kemudian Allah bagi dia senang. Ketika senang, dia tak balikkan nikmat itu kepada Allah. Dan bila dia beri kesusahan, dia marah kepada Allah. Dan bila dia beri balik kesenangan pun, dia tak sandarkan nikmat itu kepada Allah. Ini manusia yang paling buruk. Kadang-kadang manusia ni sebahagiannya bila dia senang, diingat kepada Allah. Ini biasalah. Satu orang yang dibagi kesenangan, dibagi rezeki, dia ingat kepada Allah. Ini biasa. Waktu kita senang, waktu kita kaya, waktu kita sihat, kita ingat Allah, mari masjid, salat, baca Quran. Ini biasa. Tapi hebatlah. Maknanya dia tak hanyut dengan kesenangan itu. Tapi yang hebatnya juga, yang lebih hebat daripada itu, ketika dia susah, dia ingat kepada Allah. Sebab itu tuan-tuan hadirin mukminin, apabila Nabi ditanya tentang istidraj, sahabat tanya dekat Nabi SAW, apa itu istidraj? Nabi kata, kamu melihat saudara kamu yang berada di dalam kesenangan, yang berada di dalam rezeki yang banyak, yang murah, tetapi di dalam penderhakaan dan jauh daripada ketaatan kepada Allah. Jika kamu melihat di kalangan saudara kamu, rakan taulan kamu, sahabat handai kamu, yang Allah memberikan kesenangan, Allah memberikan rezeki, Allah memberikan kekayaan, tetapi dia berada jauh daripada agama dan ketaatan kepada Allah, ketahuilah dia sedang berada di dalam istidraj. Kita berada di mana? Tuan-tuan dan saya mesti bertanya, ketika senang, ketika sehat, di mana letak duduk diri kita? Ada orang ketika senang, dekat dia dengan masjid, alhamdulillah. Sebab Allah kata, ketika kami memberikan kesenangan, dia tidak menyandarkan kesenangan itu kepada kami. Ketika kami memberikan kesusahan, dia malah mengkufuri apa yang kami berikan kepada dia. Sebahagian orang, tuan-tuan, dia tak bayar zakat. Sebab dia rasa tak perlu untuk dia bayar zakat, kerana Tuhan tidak membantu dia dalam cari rezeki itu. Sebahagian orang dia tak mau bayar zakat. Ada orang dia tak bayar zakat. Antara perkara yang besar apabila Perlis memfatwakan wajibnya zakat haruman ni, ramai orang marah. Dan ramai juga orang tak mau bayar. Sebab dia kata tak disebut dalam dalil lah, tak ada dalam nas lah. Dia tidak sedar. Ini juga untuk diri saya dan kita semua. Tak mungkin kita memiliki sesuatu jika Tuhan tidak memberikannya.
Tak mungkin saya boleh bercakap, dan tak mungkin tuan-tuan boleh mendengar, dan tak mungkin kita berada di sini, dan tak mungkin setiap apa yang saya dan tuan-tuan miliki jika Tuhan tidak izin untuk kita memiliki benda itu. Sebab itu kita jangan sombong dengan kelebihan kita, jangan bongkak dengan rezeki yang kita ada, jangan tenggelam dan hanyut dengan kemewahan dan apa yang kita lebih pada orang lain. Sombong kita, cakapan kita bongkak, perkataan kita takbur, tindak tanduk kita seolah-olah kita tidak bergantung kepada Allah. Apa kita nak puasa ni? Puasa pun bukan nak kaya, semayang tunggi langgang pun bukan nak boleh duit apa. Cakapan kita cakapan yang angkuh, cakapan kita cakapan yang sombong. Berapa ramai orang yang boleh bekerja dengan senang, yang Allah permudahkan urusan dia, dia tak boleh untuk balik dan tunduk kepada Allah kerana dia sangka semua yang dia lakukan itu di atas usaha dan kepandaian dia. Kadang-kadang ilmu pun menjadikan dia sombong, tak mau mengaji pasal dia rasa dia pandai, rasa dia tahu. Dia kata mengaji pun bukan nak untung, kalau tahu banyak pun bukan nak kaya. Ini penyakit yang Quran sebut. Tuan-tuan balik tengok dalam surah Hud ayat 9, ayat 10. Kata Al-Imam Ibn Kathir, Allah menyebut bahawa golongan ini ialah golongan yang tercela, kecuali ada satu golongan yang Allah Subhanahu wa ta'ala nyatakan mereka akan selamat. Tapi sebelum kita nak pergi kepada ayat yang ke-11, ayat yang akhir ni, saya nak sebut kat tuan-tuan, Allah Azza wa Jal menyatakan di hujung ayat yang ke-10, innahu lafarihun fakhur, dan sesungguhnya, innahu, sesungguhnya mereka ini yang apabila Allah angkat kesusahan, masalah, kesakitan, Allah angkat daripada diri mereka, mereka kata apa? Mereka yang menghilangkan benda itu atas usaha dan tindakan mereka, di atas kepandaian mereka. Dan Quran gambarkan mereka ini farihun fakhur, mereka seronok di atas kemegahan, dengan megah, fakhur, dengan sombong. Sebab itu dalam kehidupan manusia kita, tuan-tuan, kita akan nampak, walaupun sebahagian orang tak sebut, tapi kita akan nampak ada kelompok yang seakan-akan mereka tak memerlukan Tuhan dalam hidup mereka. Lepas itu ada orang boleh kerja, ada orang boleh, dia kata kerja boleh makan, tak kerja tak boleh makan. Sembayang belum tentu dan yang nak bagi kita makan tu kita. Dan apatah lagi buruk dia membandingkan pula diri dia dengan orang-orang yang tak beriman. Dia kata orang yang tak beriman pun dapat makan senang. Dan sebahagian manusia dia sebut perkataan-perkataan yang kita tak sangka keluar daripada mulut dia. Dia kata kalau kita duk cari sangat halal haram ni, duk kira sangat halal haram ni, sampai bila kita nak maju? Sampai bila kita nak senang? Kalau yang nu halal, yang ni haram, yang nu tak boleh, yang ni rasuh, yang ni salah, yang nu tak betul. Nak pakai kod nu tak boleh, nak pakai kod ni tak boleh, nak buat lagu nu tak boleh, nak buat lagu ni tak boleh, nak menipu kod nu tak boleh, nak menipu kod ni tak boleh. Sampai bila kita nak kaya? Sampai bila kita nak boleh? Dia kata yang maju tu pasal tipu. Kalau kita tak boleh tipu macam mereka, kalau kita tak buat lagu mereka, sampai bila kita nak boleh bersaing dengan mereka? Ini perkataan orang yang tak beriman dengan rezeki di tangan Tuhan. Jadi kita tengok tu, yang berjaya tu menipu. Kalau kita tak betul sangat ikut halal haram, betul sangat ikut hukum, kita akan ditipu. Hadirin mukminin. Kemudian Allah Azza wa Jal menutup ayat ini pada ayat yang ke-11, cerita ini pada ayat yang ke-11, illal ladzina sabaru wa 'amilus salihat ulaika lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Cantik, Allah landing cantik. Allah tutup dengan satu penutup yang sangat menarik.
Allah kata kecuali mereka yang selamat daripada apa yang kami cerita tentang golongan yang terkutuk dan tercela tadi. Illal ladzina sabaru, pertama golongan yang sabar. Wa amilus salihat, golongan yang amal saleh. Mereka itu bagi mereka keampunan dan pahala yang besar di sisi Allah. Jadi tuan-tuan, kita ada 3 golongan. Golongan yang pertama, golongan yang apabila dia dapat nikmat, dia tak sandarkan nikmat itu kepada Allah. Dalam satu kuliah, ada satu jamaah bangkit tanya. Dia kata, kita nak syukur macam mana? Kita nak zahirkan kata kita syukur tu macam mana? Tuan-tuan, saya tanya tuan-tuan. Kita fikir sikit. Ambil masa 5 minit kita fikir. Tuan-tuan nak bagi tahu kata tuan-tuan terima kasih pada satu orang macam mana? Kita tak payah dengan Tuhan lagi. Sesama kita. Macam mana tuan-tuan nak zahirkan rasa kenang budi, kenang jasa, rasa terima kasih, rasa kita terhutang budi? Macam mana? How to express? Macam mana kita nak zahirkan, kita nak tunjuk kata kita ni berterima kasih pada dia. Kita ni kenang budi dia, kenang jasa dia. Dan kita tahu asal usul kita. Macam mana? Sesama kita. Of course, dengan mak bapak, dengan isteri, dengan suami, anak-anak. Macam mana? Itu jawapan yang paling mudah. Macam mana tuan-tuan nak menggambarkan, nak membuktikan, nak menunjukkan bahawa tuan-tuan bersyukur kepada Allah Azza wa Jal? Apa yang tuan-tuan buat bila tuan-tuan terima kasih sama manusia? Kerana Tuhan sebut, siapa yang tak terima kasih sesama manusia, man la yashkuril nas, man la, sesiapa yang tidak bersyukur dengan manusia, dia tidak bersyukur dengan Allah. Macam mana? Pertama, kita akan memuji orang yang buat baik pada kita. Ni kita nak express kita punya syukur. Pertama kita akan pujilah. Terima kasih, baiknya hang. Ish, baguslah hang. Pujian. Pujian tu nak menggambarkan kita terima kasih kepada dia. Maka orang yang bersyukur, dia nak bagi tahu kata dia bersyukur kepada Allah, mulutnya tidak berhenti memuji, memuja Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar. Mulut dia tak berhenti, tak putus daripada memuji Allah. Kita tuan-tuan, orang buat baik sekali ya, kita duk sebut, duk ulang sebut nama dia tak tahu berapa kali. Dia tolong kita tu pun tak tahu mana. Tolong pun ada makna, tapi punya duk sebut, duk meratik nama dia tu, punya duk terima kasih kat dia tu tak berhenti-berhenti. Baguslah dia ni, baguslah dia ni, baguslah dia ni. Dia buat apa kan? Dia tolong mak, dia bagi RM2 aku buah minyak tu. Ingat beli motor bagi sebiji. Tapi kita puji, kenang tu berapa puluh tahun dah, lama mana dah dia tolong kita. Hari-hari Tuhan memberi nikmat yang baru, bertambah. Kurang zikir kita. Kita sebut nama orang yang buat baik kepada kita lebih pada kita sebut nama Tuhan yang memberi nikmat kepada kita yang kita tak sedar. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Cara seorang hamba nak express dia punya syukur dia, dia taat kepada apa yang kawan tu suruh. Kita terima kasih kepada mak bapak kita, terima kasih kepada orang yang tolong kita, bos kita, kita taatlah dia suruh apa. Dia bagi gaji kita, dia bayar gaji, dia bayar upah. Dia yang bagi duit. Kita dengar cakap dia lah. Pasal dia bagi duit. Aku tak lawan. Pasal dia yang tanggung aku, dia yang bela aku, nampak? Bahasa kita. Dia yang bagi duit aku, dia bela aku, dia jaga aku. Dia yang tanggung aku, aku tak akan lawan dia, aku akan jaga dia. Tuhan telah beri lebih awal daripada dia. Tapi kita lawan. Kita lawan. Sebab itu kata para ulama, tanda syukur itu ta'atul mun'im. Kamu taat kepada zat yang memberikan nikmat. Tanda syukur itu taat. Siapa yang taat dia syukur, siapa yang derhaka dia kufur. Sebab itu kita boleh tahu diri kita syukur ini
bukan hanya pada mulut saja. Saya syukur, saya terima kasih, saya syukur. Tapi dibuktikan dalam tindak tanduk. Maksudnya tuan-tuan yang mari salat hari ini tanda syukur. Orang yang mendirikan salat itu sebesar-besar tanda dia syukur. Bukan semua orang boleh tunduk kepada Allah 5 kali sehari. Melainkan pasal apa kita tunduk? Pasal kita sedar kita hamba. Kita bukan salat kerana kita baik. Kita bukan salat kerana kita nak habaq kata kita bagus. Tapi kita salat kerana kita hamba. Dan kita bersyukur. Pasal itu bila Aisyah tanya. Kalau tuan-tuan nak bagi tahu kata tuan-tuan bersyukur. Tuan-tuan kena sembahyang banyak. Sebab apa? Sebab Aisyah tanya Nabi. Aisyah tanya Nabi. Kenapa kau salat banyak? Kenapa kau sembahyang banyak? Sampai pecah kaki kau. Buat apa? Nabi jawab, soalan ni semua kita tahu, semua kita baca. Jawapan ni semua kita dengar. Aisyah tanya kan, pasal apa Rasulullah sembahyang banyak? Pasal apa yang sembahyang lama sangat? Sembahyang sunat banyak-banyak ni pasal apa? Nabi jawab simple. Aku nak jadi hamba yang bersyukur. So Nabi dah tunjuk cara nak bersyukur adalah dengan memperbanyakkan sembahyang. Siapa yang dia rasa Tuhan bagi banyak dekat dia, nikmat banyak dekat dia, lagi banyak dia kena sembahyang. Bukan lagi tuang. Ni lagi duk boleh banyak, lagi kuih serat, lagi kuih tuang, lagi kuih tak kelih muka. Pasal apa? Pasal boleh banyak. Patutnya lagi boleh banyak, lagi kuat sembahyang. Lagi rajin sembahyang. Ni lagi duk boleh banyak, lagi tak nampak muka dia. Tuan-tuan jaga. Allah kata dia boleh tarik anytime. Kecuali orang yang sabar, orang yang beramal saleh, bagi mereka itu pahala yang besar di dalam agama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita dan memberkati kita di dalam tadabbur juzuk yang ke-12 daripada surah Hud ayat 9, 10 dan 11. Sama-sama kita ambil pengajaran, jangan terjatuh ke dalam golongan yang pertama disebut pada ayat 9 dan 10. Kita masuklah pada ayat yang ke-11. Aqulu ma sami'tum astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.